Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Saya Cikgu Danesh hari ini akan mengajarkan mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal untuk tingkatan 4 dan saya akan cover untuk topik moment. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus masuk ke dalam tajuk moment ni. Jadi yang pertama ni adalah definisi secara umum untuk moment. Moment itu ditarifkan sebagai hasil darab magnitud daya yang bertindak dengan jarak seranjang paksi moment. Okey, kat sini mungkin masih ada yang belum boleh bayangkan apa itu moment. Tapi tak apa, jadi kita akan lihat contoh. Jadi saya akan terangkan konsep moment. Konsep moment ialah apabila daya dikenakan ke atas tombol pintu, ia akan menghasilkan kesan putaran terhadap tombol pintu tersebut. Okey, kalau kita lihat dekat gambar rajah di sebelah kanan, yang di bahagian bawah tu, kita lihat kat sini. Apabila kita nak buka pintu, kita akan tolak tombol ni ke bawah. Jadi akan ada daya yang berseranjang dengan paksi moment. Moment tu berada di sini kerana di mana titik yang tidak bergerak. Apabila kita tolak tombol pintu ni ke bawah, tombol ni akan bergerak ke bawah. Dia akan berada di sini, sini dan seterusnya. Jadi kat sini je titik yang tidak bergerak. Jadi kat sini adalah kita punya titik moment dan ini adalah paksi moment. Jadi apabila daya dikenakan ke atas tombol pintu, akan menghasilkan kesan putaran. Jadi tombol ni akan berputar. Jadi kalau kita tengok balik definisi moment tadi, ditarifkan sebagai hasil darab magnitud daya yang bertindak dengan jarak seranjang paksi moment. Jadi ini adalah garis seranjang atau daya seranjang pada paksi moment di sini. Ini adalah paksi moment. Jadi kat sini adalah 90 darjah. Okey, kemudian kita lihat formula untuk moment. Formula untuk moment adalah M sama dengan FD. M adalah simbol untuk moment, F adalah simbol untuk jarak, dan D adalah simbol untuk jarak dari paksi moment. Kemudian kita lihat pula prinsip moment. Apabila sesuatu jasad berada dalam keseimbangan, jumlah moment arah jam pada sebarang titik adalah sama dengan jumlah moment arah lawan jam. Jadi kalau kita tengok dekat gambar sebelah kanan tu, kita andaikan setiap orang mempunyai jisim 20 kg. Dan jarak daripada sini ke sini, di mana daya atau beban dikenakan adalah sama pada kedua-dua arah, iaitu 1 meter dan di sini 1 meter. Jadi setiap orang mempunyai jisim 20 kg. Jadi di sini di sebelah kiri kita ada 60 kg dan di sebelah kanan kita ada 20 kg. Jadi apabila kita masukkan di dalam formula, iaitu M sama dengan FE 60 darab 9.81 darab 1, itu adalah moment arah lawan jam. Dan moment arah jam pula adalah 20 darab 9.81 darab 1. Okey, jadi moment arah lawan jam lebih besar berbanding moment arah jam. Jadi dekat sini, jongkan jongkit atas ni tidak berada di dalam keseimbangan. Kalau kita tengok gambar yang bawah ni pula, dia ada 3 orang di sebelah kiri dan 3 orang sebelah kanan. Jarak sama daripada titik tengah ni kita andaikan sama, iaitu 1 meter, dan berat setiap orang adalah sama. Maka di sebelah kiri kita ada 60 kg dan di sebelah kanan juga kita ada 60 kg.
Jadi apabila kita masuk dalam formula, kita dapat lihat momen lawan arah jam sama dengan momen arah jam. Jadi jongkan-jongkit ni, momen pada jongkan-jongkit ni berada dalam keseimbangan kerana jumlah momen arah jam pada titik tengah ni adalah sama dengan jumlah momen arah lawan jam. Okay, itu untuk prinsip momen. Dan kemudian saya akan tunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah atau soalan yang membabitkan momen. Okey, Rajah 3.6 menunjukkan satu rasuk yang dikenakan beban tumpu 10 Newton dan 5 Newton dan disokong oleh dua kabel pada titik A dan B. Rasuk berada dalam keseimbangan. Dengan menggunakan prinsip momen, hitungkan daya tindak balas pada titik A dan B. Dia dah kata dalam soalan, rasuk berada dalam keseimbangan. Jadi momen arah jam sama dengan momen lawan arah jam. Okey, jadi first step untuk buat soalan yang berkaitan dengan momen ni, kita kena lukiskan gambar rajah badan bebas dulu. Jadi kita tengok kabel ni, kabel A dan kabel B menarik rasuk ke atas. Jadi kita lukiskan rasuk kita dan kabel menarik rasuk ke atas. Kita tulis anak panah ke atas. Tulis A dan kita label B. Kemudian jarak dia daripada sini ke sini adalah 2 meter. Kemudian ada beban tumpu 10 Newton yang akan menolak rasuk ke bawah. Jadi kita lukis anak panah ke bawah dengan dayanya 10 Newton dan di sini 5 Newton dan jarak setiap satu. Sebelah kiri 0.3, sini 0.3, sini 0.5. Okey, jadi selesai langkah satu kita, iaitu lukis gambar rajah badan bebas. Okey, kemudian diminta kita hitungkan daya tindak balas pada titik A dan B. Okey, apabila dia kata daya tindak balas di A, maka kita akan lihat momen di B. Dan untuk cari daya tindak balas di B, kita akan lihat momen di A. Okey, jadi langkah kedua, ambil momen di A untuk kira daya tindak balas di B. Okey, sekarang kita ada FBD atau GBB kita. Kita ambil momen di A. Bila kita ambil momen di A, bermaksud titik A tidak bergerak. Yang bergerak adalah di bahagian kanan dia sehingga ke titik B. Dan sistem ni berada dalam keseimbangan. Jadi momen arah jam sama dengan momen A lawan arah jam. Jadi titik A tidak bergerak. Dia adalah fulcrum. Kita tengok 10 Newton dia akan tolak rasuk ni ke bawah. Jadi rasuk ni akan bergerak mengikut arah jam. Jadi kita masukkan ke dalam formula M sama dengan FD. Jadi daya kita adalah 10 Newton darab dengan jarak 0.3 meter. Kemudian tambah kerana 5 Newton ni juga tolak rasuk ke bawah. Jadi rasuk akan bergerak mengikut arah jam. Jadi 5 Newton. Ambil jarak itu daripada titik momen ya. Andai kata kita ambil momen di titik A, jadi jarak tu kita ukur daripada titik A. Jadi sekarang 5 Newton
jarak dia daripada sini ke sini. Jadi 2 meter tolak 0.5 sama dengan 1.5 meter. Sama dengan momen lawan arah jam. Jadi kita ada daya B, kita tulis FB darab jarak, iaitu 2 meter. Kenapa FB? Sebab kita tak tahu berapa daya yang kena pada B untuk mengekalkan rasuk ni dalam keseimbangan. So, kita nak cari berapa daya tindak balas DB tu. Jadi, bila kita dah masukkan formula semua, awak pun tekanlah kalkulator, tekan. Awak akan dapat nilai dia. FB sama dengan 5.25. Jangan lupa unit, Newton meter. Kemudian, selesai untuk daya tindak balas DB. Sekarang kita cari daya tindak balas DA. Apabila kita nak cari daya tindak balas DA, kita tengok titik momen B. Jadi kita pegang titik momen B. Jadi sekarang tadi titik A yang tidak bergerak, sekarang titik B yang menjadi fulcrum, titik A yang akan bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi daripada titik B, jadi kita guna prinsip momen arah jam, momen B sama dengan arah lawan jam. Kemudian kita lihat 10 Newton. Okey, kita tengok dulu yang arah jam. Yang arah jam adalah A sahaja kerana A menarik rasuk ni ke atas. Jadi rasuk ni akan bergerak ke arah jam. Jadi FA, kerana kita tak tahu berapa daya dia, darabkan dengan jarak 2 meter. Jadi kat situ itu sahaja daya ke arah jam untuk momen DB. Kemudian kita lihat untuk momen lawan arah jam pula. 10 Newton akan tolak rasuk ni ke bawah dan rasuk ni akan bergerak ke arah pusingan lawan arah jam. Jadi 10 Newton darab jarak daripada titik B. Jadi 2 meter tolak 0.3, 1.7 tambah 5 Newton juga akan tolak rasuk ni ke arah bawah. Jadi rasuk akan bergerak lawan arah jam. So kita tambahkan dia 5 Newton darab jarak dia 0.5. Jadi awak dapat 2 FA sama dengan nilai awak tekan kalkulator, awak dapat 19.5. Jadi FA awak dapat 9.75. Sekali lagi, jangan lupa unit Newton meter. Okey, jadi ini adalah langkah untuk menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan momen. Lagi sekali, saya nak ingatkan, formula kita adalah M sama dengan FD. Andai kata soalan bagi beban tumpu dalam unit kilogram, contoh 10 kilogram, ini 5 kilogram. Jadi apabila nak masukkan formula, awak kena tukar dulu dari kilogram kepada Newton. Jadi 10 darab 9.81 baru darab dengan jarak dia, contoh 1.7. Jadi sebelum buat kira-kira, lihat dulu unit bagi setiap maklumat yang dibagi. Make sure F dalam unit Newton dan D
dalam bentuk meter. Andai kata jarak dibagi dalam unit sentimeter, awak kena tukar dulu kepada meter dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja penjelasan untuk tajuk momen hari ini. Jika ada apa-apa soalan, boleh ajukan kepada guru mata pelajaran kelas masing-masing. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.